Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan Harisan Jawatan Kuasa, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya para jemaah muslimin muslimat Surau As-Salihin, Batu 15 Hulu Langat. Dan tak lupa juga kepada para penonton YouTube yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi kesempatan, masih memberi kesihatan kepada kita, walaupun dalam suasana pandemik COVID-19 yang masih menular luas di luar sana itu. Jadi kita masih lagi Allah Ta'ala pilih untuk meneruskan majlis ilmu kita, diberi ketetapan iman, Islam dan iman kita ini untuk terus istiqamah di atas jalan kebenaran. Jadi mudah-mudahan segala musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan istighfar dan juga taubat kita ni. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak akan turunkan suatu musibah itu melainkan itu adalah tanda kemurkaan di atas maksiat ataupun kemungkaran yang berleluasa di satu-satu tempat itu. Dan cara Allah Ta'ala nak angkat balik musibah itulah dengan istighfar, dengan taubat. Seperti mana dalam suatu kisah tuan-tuan, sedikit mukadimah sebagai kita punya membuka pengajian kita ini. Secara ringkas saya cerita, ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika mana Nabi Musa dan umatnya itu diuji Allah Ta'ala dengan kemarau yang panjang, sehingga umat Nabi Musa ini mengadu kepada Nabi Musa supaya bermohon, bermunajat kepada Allah Ta'ala untuk diangkat musibah kemarau itu. Lalu Nabi Musa pun bermunajat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi Musa ni kelebihannya ialah kalimullah, dia boleh berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa AS, sekiranya engkau ingin aku mengangkat musibah kemarau ini, boleh, tetapi Allah Ta'ala kata engkau kena keluarkan seorang daripada umat engkau, daripada kumpulan mereka ni. Jadi kumpulan umat Nabi Musa ni, dia kena keluarkan seorang, salah seorang daripada umat Nabi Musa ini yang melakukan maksiat, telah melakukan maksiat berpuluh-puluh tahun, dan tak pernah bertaubat. Dia dah melakukan maksiat, kalau tak silap dalam kisah tu dinyatakan 30 ke 70 tahun, lebih kurang macam tu tuan-tuan. Lama, satu maksiat yang lama, dan dia tidak pernah bertaubat. Lalu Nabi Musa pun memerintahkan Nabi Musa kumpul seluruh umatnya itu. Kemudian Nabi Musa sebut apa yang Allah Ta'ala sebutkan, apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa, supaya seorang yang melakukan maksiat itu dia keluar daripada kumpulan pengikut Nabi Musa, supaya Allah Ta'ala akan angkat musibah. Lalu orang yang melakukan maksiat itu pun perasan, dia tahulah berapa sekian-sekian tahun yang telah melakukan dosa dan maksiat dan tak pernah bertaubat. Lalu dia ketika itu merasa sangat malu, kalau aku mengaku dan kalau aku keluar, akulah yang yang orang semua akan tahu akulah selama ni yang melakukan maksiat dan tak pernah bertaubat. Dia nak keluar tak berani tuan-tuan, tapi kalau dia tak keluar, musibah tidak akan diangkat.
Jadi dia serba salah tuan-tuan. Lalu ketika itu dia telah bertaubat kepada Allah Ta'ala, telah jatuh rasa menyesal, insaf, dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, tanpa dia keluar daripada kumpulan pengikut Nabi Musa AS. Lalu tiba-tiba Allah Ta'ala pun turunkan hujan. Allah turunkan hujan dalam keadaan dia tidak keluar daripada kumpulan itu. Nabi Musa berasa pelik. Nabi Musa pun bermunajat, bertanya kepada Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, kenapa engkau turunkan hujan sedangkan tidak ada seorang pun di kalangan umatku yang keluar daripada kumpulan mereka itu. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman kepada Nabi Musa AS, lebih kurang Allah Ta'ala kata dia telah pun bertaubat. Dia telah pun bertaubat, dia telah pun insaf, dia telah menyesal dengan perbuatannya itu. Lalu aku turunkan hujan. Dan Nabi Musa rasa tak puas hati tuan-tuan. Dia nak tahu, wahai Allah Ta'ala, sebutlah, bagi tahulah aku siapa lelaki itu yang dia ni dah berpuluh tahun melakukan maksiat. Disebabkan dia Allah Ta'ala tahan hujan jadi kemarau, dan disebabkan dia jugalah Allah Ta'ala turunkan hujan. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa AS, berpuluh tahun dia buat dosa, dia tidak bertaubat, aku tutup keaiban dia. Semua orang tak tahu. Apakah sekarang ni apabila dia telah bertaubat, aku nak buka aib dia, nak bagi tahu dia, nama dia kepada engkau. Subhanallah. Begitu Allah Ta'ala menjaga aib hamba-hambanya itu, betul, hamba-hambanya itu ketika mana kita melakukan dosa dan maksiat, tetapi bila mana tidak bertaubat dan berterusan, itu menjadi asbab kemurkaan Allah Ta'ala, sehingga diturunkan musibah. Dan asbab orang itu bertaubat, Allah Ta'ala angkat kembali musibah dan diturunkan hujan. Jadi mudah-mudahan kisah ini juga kita dapat ambil pengajaran dalam keadaan kita hari ini diuji musibah Allah Ta'ala, musibah oleh Allah Ta'ala dengan pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita pun sama-sama memperbanyakkan istighfar kita, memperbanyakkan taubat kita, taubatan nasuha. Mudah-mudahan itu menjadi asbab untuk diangkat kembali musibah yang besar ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung kembali pengajian kitab Masjid Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah membicarakan hadis yang pertama pada pertemuan yang lepas, berkaitan dengan tajuk sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Dan kita telah pun membahaskan dua pengajaran daripada hadis tersebut. Yang pertama tentang gaya ataupun cara, kaedah Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah melalui cara pidatonya itu. Dan pengajaran yang kedua, tempoh masa baginda diutuskan oleh Allah Ta'ala dan masa berlakunya kiamat itu sangatlah hampir. Dan insyaAllah kita akan sambung pengajaran yang ketiga pada kuliah kita kali ini, iaitu tentang kitabullah. Kitabullah itu adalah sebenar-benar perkataan, dan pimpinan, jalan pimpinan baginda Rasulullah SAW itu juga adalah sebenar-benar jalan. Jadi kita lihat perkataan benar itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan benar? Benar ini bererti tepatnya sesuatu yang disebut dengan keadaan yang sebenar. Jadi apa yang disebut itu dia bertepatan dengan realiti. Itulah benar. Dan ketetapan benar itu adalah apabila yang menyebut itu mempunyai pengetahuan yang sangat luas, meliputi segala hal keadaan yang dinyatakannya. Jadi nak tahu itu benar tak benar, bila disebut itu dia mengetahui. Dia mengetahui apa yang disebut, dan dia memiliki pengetahuan yang sangat luas, meliputi segala hal keadaan yang dinyatakannya itu. Dan pengetahuan yang sedemikian ini tidak dipunyai oleh mana-mana manusia, bahkan mana-mana makhluk, melainkan pengetahuan yang sangat luas, yang maha luas ini dipunyai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, Tuhan yang memiliki alam ini, pencipta kepada segala-galanya. Jadi Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha luas pengetahuan. Jadi bila Allah sendiri yang berkata sedemikian, tentulah perkataan itu adalah perkataan yang sangat benar. Jadi tuan-tuan, diseteru kitabullah, kitab suci Al-Quran, antara lain mengandungi kisah-kisah kejadian yang berlaku. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran ini dia mengandungi kisah, cerita-cerita
kejadian-kejadian yang berlaku, sama ada yang berlaku sebelum daripada masa turunnya Al-Quran, iaitu semenjak daripada zaman purbakala, zaman dahulu, ataupun yang berlaku kemudian, yang berlaku kemudian daripada masa turunnya Al-Quran itu, maksudnya benda yang berlaku masa akan datang sehinggalah hari kiamat nanti. Bahkan cerita dalam syurga, dalam neraka pun diceritakan Al-Quran, bagaimana keadaan mereka yang hidup dalam syurga, dalam neraka, di mahsyar, di alam barzakh. Jadi walaupun belum berlaku, Quran telah menceritakan, dan pastinya itu benar. Sebab apa? Yang menceritakan itu adalah yang maha mengetahui. Mengenai perkara-perkara yang telah berlaku, Al-Quran telah menceritakan dalam keadaan yang terbuka kepada segala lapisan masyarakat, tanpa secara tersembunyi, umum semua mengetahui. Dan apa yang telah diceritakan Al-Quran itu tidak ada sesiapa pun yang menentangnya, ataupun menolaknya, terutamanya daripada golongan ahli pengetahuan yang jujur, di kalangan orang-orang yang berilmu, di kalangan sejarawan. Jadi mereka tidak ada yang menafikan kebenaran Al-Quran itu. Dan demikian juga mengenai perkara yang akan datang, Al-Quran telah pun menceritakan benda-benda yang berlaku pada masa akan datang, dan di antaranya ada yang telah berlaku menjadi kenyataan, sebagaimana yang diceritakan Al-Quran itu, dan sebahagiannya yang lain lahir ke alam nyata melalui kajian-kajian sains ini. Jadi Al-Quran menceritakan tentang perkara masa akan datang, dan kita ni yang hidup di masa selepas Quran itu diturunkan, kita lihat banyak kebenaran yang terbukti daripada kalam Allah Ta'ala Al-Quran, terutamanya dalam ilmu sains. Sains kita, zaman kita ni zaman yang terkenal dengan ilmu sains. Ini banyak Quran membuktikan kebenaran kajian sains. Kita kaji hari ni, kita baru jumpa formula itu, teori itu. Quran dah sebut tentang perkara tersebut 1400 tahun dulu. Contohnya apa tuan-tuan? Tentang ilmu embryologi, tentang bagaimana manusia itu dilahirkan, bagaimana keadaan bayi itu dalam janin. Quran ceritakan dengan detail. Jadi hari ni kita baru buat kajian, baru jumpa tentang udara semakin atas, makin kita naik ke tinggi, semakin kurang udara, susah nak bernafas. Quran dah cerita lama dah. Adanya laut, yang mana ada dua air, yang masin dan yang tawar, bersebelahan tanpa ada pagar, tanpa ada pembatas. Jadi Quran ceritakan, hari ni kita jumpa. Banyak tuan-tuan sebenarnya kebenaran yang hari ini tersingkap, kebenaran itu dengan mata kepala kita sendiri, yang sumbernya Quran dah sebut zaman dahulu lagi. Itu menunjukkan betapa benarnya perkataan Allah Ta'ala melalui Quran itu. Ini adalah antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kisah dan kejadian yang tersebut di dalam kitabullah Al-Quran itu adalah benar belaka, adalah benar. Maka demikianlah pula mengenai bahagian-bahagian yang lain. Jadi kalaulah kisah-kisah yang lalu tentang sejarah benar, tentang masa akan datang benar, hari ini kita nampak apa yang berlaku satu persatu depan mata kita, hatta berkaitan dengan kajian-kajian saintifik membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Begitu juga dengan bab-bab lain, perkara-perkara lain seperti hukum hakam, tentang hukum hakam dalam syarak, bahagian pengajaran dan seterusnya adalah semuanya benar belaka. Jadi kalaulah benda tadi itu benar, semuanya datang daripada Allah Ta'ala yang sama, Tuhan yang maha mengetahui, maka bila Allah ceritakan tentang hudud contohnya, tentang hukum hakam, tentang aurat, semuanya adalah perkara yang benar, tentang azab, semuanya perkara yang benar, dan kita wajib beriman. Kitabullah Al-Quran ini adalah sebenar-benar perkataan, kerana ilmu Allah Ta'ala itu adalah meliputi segala-galanya. Maka wajib untuk kita yakin akan kebenaran Al-Quran ini tanpa ada sebarang keraguan. Jangan kita jadi seperti pendeta-pendeta ahli kitab yang terdahulu, yang Allah Ta'ala tempelak. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu nak beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur, tolak dengan sebahagian yang lain? Na'udzubillah. Jadi kalau satu perkara Allah Ta'ala cerita itu benar dalam Quran, bermakna semua perkara dalam Quran itu adalah perkara yang benar, dan wajib kita beriman tanpa ada sebarang keraguan tuan-tuan, dalam semua bab. Itu berkaitan dengan kitab Allah Ta'ala. Quran itu adalah sebenar-benar perkataan, dan pimpinan Nabi SAW itu adalah sebaik-baik jalan
pimpinan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memimpin sekalian umat manusia ke jalan yang benar. Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk pimpin manusia ini ke jalan yang benar, yang boleh menyampaikan kita ini kepada matlamat kebahagiaan yang sejati, matlamat kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Bahagia bukan sahaja di dunia, bahkan berkekalan sampai akhirat, bahagia selama-lamanya. Itulah kebahagiaan yang sejati. Jalan pimpinan baginda adalah sebaik-baik jalan pimpinan, kerana pimpinan baginda ini adalah dengan panduan wahyu, panduan wahyu malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, iaitu Allah pencipta seluruh alam ini. Jadi Nabi memimpin kita dengan menggunakan wahyu. Wahyu ni apa dia? Wahyu ni ialah satu mesej daripada Tuhan, mesej daripada Allah Ta'ala, cara untuk kita hidup. Jadi bila mana Nabi pimpin kita dengan panduan wahyu, bermakna Nabi pimpin kita dengan apa cara yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah adalah pemilik syurga dan pemilik neraka. Jadi kalau kita nak masuk syurga, kita buatlah seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Kalau kita nak selamat daripada neraka, kita hindarkanlah apa yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi itulah jalan yang Nabi pandu kita dengan menggunakan wahyu. Dalam buku-buku karangan mengenai pemimpin-pemimpin dunia yang masyhur, memang terdapat nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut daripada jumlah mereka ini. Siapa dia jumlah? Maksudnya apa? Seluruh pemimpin dunia yang hebat, memang diletakkan nama Nabi sekali, termasuk sekali. Ya, sesungguhnya benar, memang Nabi layak diletakkan sebagai antara pemimpin dunia yang hebat, yang masyhur. Baginda termasuk dalam jumlah pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal, akan tetapi yang lebih benarnya ialah apa dia? Pimpinan Nabi, pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditandingi dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Sebenarnya tak layak pun nak diletakkan dalam, sebab Nabi atas lagi. Makam Nabi ini, kedudukan Nabi lebih tinggi daripada pemimpin-pemimpin dunia yang hebat, yang terkenal di dunia ini. Sebab apa? Makam Nabi lebih hebat, lebih tinggi lagi. Yang dalam hal memimpin rakyat, Nabi SAW memimpin dengan menggunakan panduan wahyu Allah Ta'ala. Tapi pemimpin-pemimpin lain ini, mereka memimpin berpandukan kepada akal, kepada pemikiran masing-masing yang sangat terbatas. Yang dia boleh fikir waktu tu sahaja. Dia tak fikir tentang masa depan, dia tak boleh nak fikir tentang masa di akhirat nanti, kehidupan alam seterusnya, dia tak tahu. Dalam keadaan yang sangat terbatas, pemikiran pemimpin dunia itu dalam keadaan masa yang sangat terbatas. Adapun pimpinan Nabi Muhammad SAW ini, dia memimpin kita bukan saja untuk selamat, bahagia di dunia ini, bukan saja bahagia pada waktu akan datang, bahkan untuk bahagia dan selamat pada kehidupan seterusnya, iaitu di alam akhirat, yang kehidupan itu tidak ada penghujung. Jadi bila mana kita mengikut jalan pimpinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut sebagai sunnah, bermakna kita memilih jalan kebahagiaan selama-lamanya. Yang mana tidak ada pemimpin dunia yang lain yang boleh menyelamatkan dan memberi kebahagiaan kepada pengikutnya itu selama-lamanya, melainkan baginda Nabi Muhammad. Jadi makam Nabi ini lebih tinggi daripada segala pemimpin dunia yang terkenal dan hebat. Jadi tuan-tuan, inilah pengajaran yang ketiga yang sepatutnya kita sematkan dalam hati kita. Kita alhamdulillah bersyukur sebab kita berada dalam landasan yang sebenar, dengan mengikut kitabullah Al-Quran sebaik-baik perkataan, dan kita mengikut jalan sunnah Nabi SAW sebaik-baik jalan pimpinan. Dan yang keempat, tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, pengajaran yang keempat berkaitan dengan perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama, iaitu bid'ah. Yang dimaksudkan dengan perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama, jadi perkara baharu dalam agama, bukan dalam kehidupan dunia secara umum. Sebab apa? Nabi tak naik unta, Nabi naik unta, kita naik kereta. Adakah itu pun disebut sebagai bid'ah? Jadi yang di sini dikhususkan perkara baharu dalam agama. Dalam agama ni maksudnya dalam urusan yang berkaitan dengan ibadah.
dalam urusan yang berkaitan dengan ibadah dan juga syariat. Jadi yang dimaksudkan dengan perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama ialah perkara yang menyalahi maksud isi kandungan kitabullah, Al-Quran. Jadi perkara baharu itu yang dibuat bertentangan dengan maksud syarak, bertentangan dengan maksud kitabullah Al-Quran. Adapun kalau benda itu benda baharu tetapi dia selari, dia selari dan tidak bertentangan dengan kitabullah Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW ataupun asar sahabat, ataupun ijma' ulama, walaupun perkara itu perkara yang baharu, tetapi dia bukanlah yang dimaksudkan di sini. Kerana itulah Imam Syafi'i sini membahagikan bid'ah itu kepada dua, iaitu bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah ataupun sayyi'ah. Jadi membahagikan bid'ah yang baik, bid'ah yang mulia ini ialah bid'ah yang dia Nabi tak buat tetapi dia selari dengan kehendak syarak, selari dengan kehendak Al-Quran dan sunnah Nabi. Adapun bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah bid'ah yang sesat, bid'ah dhalalah. Bid'ah ada sebagian ulama menyebut bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah ataupun tadi Imam Syafi'i sebut bid'ah mahmudah, iaitu bid'ah yang selari, walaupun Nabi tak buat tapi dia selari dengan ketetapan kitabullah dan juga sunnah. Adapun yang sebaliknya yang bertentangan inilah yang disebut sebagai bid'ah dhalalah, ataupun bid'ah sayyi'ah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara baharu yang demikian, perkara baharu yang demikian yang bertentangan dengan ajaran Quran dan juga sunnah ini adalah bid'ah yang merupakan jalan baharu yang menyeleweng daripada jalan yang sebenar, menyeleweng daripada Islam. Maka sudah tentu tidak akan sampai kepada matlamat kebahagiaan yang dikehendaki. Matlamat kebahagiaan sejati yang dikehendaki ialah apa yang Allah suruh dan apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi tunjuk, berpandukan dua wahyu ini dan tidak bertentangan maksudnya itu. Jadi kalau bertentangan, dia tidak mencapai matlamat kebahagiaan sejati yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kebahagiaan yang memang dikehendaki ini bukan sahaja dalam kehidupan di dunia semata-mata, bahkan yang terutama sekali, yang lebih utama sekali ialah kebahagiaan di akhirat kelak. Itu yang paling penting. Sebab apa? Akhirat adalah alam yang kekal abadi. Mungkin kalau tak bahagia di dunia, tapi kalau bahagia di akhirat pun dah okey tuan-tuan. Jangan kita bahagia di dunia seketika tapi kita sengsara, diazab di akhirat selama-lamanya ataupun dalam satu tempoh yang sangat lama. Sehari di akhirat bersama dengan 1000 tahun di dunia. Tak berbaloi kita masuk neraka 1000 tahun, apatah lagi berjuta-juta tahun tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi kebahagiaan yang nak kita kecapi ini ialah kebahagiaan yang terutamanya di akhirat nanti, iaitu kebahagiaan yang kekal abadi. Dan jalan ke akhirat itu tidak sesiapa pun mengetahuinya. Tak ada siapa, sebab benda ni benda ghaib. Akhirat, cerita akhirat ni adalah alam yang ghaib, yang tidak ada mana-mana manusia mengetahui, akal tak boleh nak capai. Bagaimana kita nak tahu bahagia di akhirat, akal kita pun tak capai, melainkan dengan kita mengikut wahyu Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah yang mengetahui kehidupan di akhirat, dan Allah Ta'ala utusan Allah Ta'ala Rasul-Rasul ni dengan membawa mesej, peringatan, dan juga perintah daripada Allah Ta'ala supaya kita selamat di alam akhirat. Jadi macam mana kita nak mengetahui cara selamat di akhirat? Tak boleh tidak dengan wahyu, bukan dengan akal kita semata-mata. Jadi orang yang mereka-reka ibadah, mereka amal agama mereka ini bukan dengan wahyu, bermakna mereka bukan mencari redha Allah Ta'ala, tapi mereka cipta sendiri dengan akal yang sangat terbatas. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jalan ke akhirat itu tidak ada sesiapa yang mengetahui dan tidak akan berhasil dengan cara yang diagak-agak sahaja ataupun direka-reka sendiri oleh sesiapa pun, melainkan jalan itu Allah yang tunjuk. Jadi dengan sebab itu, maka perkara-perkara yang menyalahi, perkara-perkara bid'ah yang direka-reka itu menyalahi, sudah tentu membawa bahaya yang sangat besar kepada pelakunya itu, dan balasan yang seburuk-buruknya bagi mereka yang mereka-reka agama Allah Ta'ala.
Apatah lagi dia reka dengan akalnya, kemudian dia nisbahkan inilah yang Allah suruh, inilah yang agama suruh. Ini perkara yang sangat bahaya, sebab dia akan menyebabkan kita ni melakukan satu perbuatan yang sangat besar akan dosanya itu. Balasan yang seburuk-buruknya bagi orang yang melakukan bid'ah dhalalah ini. Nabi kata apa? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap benda yang bid'ah ini adalah benda yang sesat, dan setiap sesat itu akan dimasukkan dalam neraka Allah Ta'ala, wa na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, berhati-hati dalam kita beramal. Pastikan setiap amalan yang kita buat itu dia berdasarkan nas, ada dalil. Kalau tidak ada dalil khusus, ada dalil umum. Jadi nak tak nak kita kena berpandukan ulama'. Ulama' ni adalah mereka yang ahli, mereka yang mengetahui, khususnya kita di Malaysia ni dengan fahaman kita yang sahih, fahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita rujuk ulama'-ulama' ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita buat ini terselamat daripada bid'atun dalalah, bid'ah yang sesat ini. Yang kelima, yang terakhir tuan-tuan, pengajaran yang terakhir, iaitu tentang bagaimana keadaan baginda Nabi SAW dengan orang-orang mukmin. Sifat Nabi terhadap orang mukmin. Dalam hadis tu disebut sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa tiap-tiap orang adalah berhak menjaga dirinya sendiri daripada orang lain. Jadi kita tahu, kita semua maklum, kita siapa yang lebih berhak jaga diri kita, kita lah. Takkan kita nak harap orang lain jaga kita tuan-tuan, melainkan kita lah yang lebih berhak menjaga diri kita sendiri. Tubuh badan kita, kita lah yang jaga. Kesihatan kita, kita lah jaga. Nak selamat daripada penularan wabak ni, kita kena jaga SOP. Itu pun kena ingat juga tuan-tuan. Hari ni ramai juga yang ambil remeh, take for granted tentang SOP. Jadi kita lah yang kena jaga diri kita sendiri. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebut, dia kata apa? Kata Nabi, aku berhak menjaga keadaan setiap orang mukmin, setiap orang beriman itu lebih daripada orang mukmin itu menjaga dirinya sendiri. Subhanallah. Nabi mengambil tanggungjawab yang besar. Walaupun kita kata diri kita ni, kita lah orang yang paling berhak menjaga diri kita, tapi Nabi kata apa? Nabi lebih berhak jaga diri kita. Nabi lebih berhak menjaga setiap diri orang mukmin tu lebih daripada kita jaga diri kita sendiri. Subhanallah. Nabi mengambil tanggungjawab yang sangat besar. Inilah pemimpin yang terbaik di alam semesta. Kita akan jumpa tuan-tuan mana-mana pemimpin yang lebih baik daripada Nabi SAW. Dengan sifat seorang pemimpin negara dan juga pemimpin agama yang membawa perutusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baginda mencurahkan segala daya upayanya, segala kebolehan dan segala perasaan untuk kebaikan umat di dunia dan di akhirat. Nabi bukan fikir umat di dunia sahaja tuan-tuan, Nabi fikir umat dunia dan akhirat. Nabi nak selamatkan kita di dunia dan nak selamatkan kita di akhirat daripada neraka Allah Ta'ala. Nak bahagikan kita sampai ke syurga Allah Ta'ala. Jauh sekali baginda melakukan kecuaian dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin untuk kebaikan ummah. Mustahil Nabi melakukan kecuaian dalam menjalankan tanggungjawab baginda sebagai pemimpin, pemimpin negara dan juga pemimpin agama. Dan tidak sekali-kali baginda berusaha untuk kepentingan diri baginda sendiri, tak. Tapi hari ini kita lihat ramai pemimpin yang berlakon tuan-tuan. Berlakon kononnya untuk kepentingan rakyat, tapi hakikat sebenarnya adalah untuk perut dia sendiri, untuk keluarga dia, untuk kroni dia. Ini kita nampak lihat banyak, tetapi bukan Nabi. Itu bukanlah Nabi. Nabi tidak akan mencari kepentingan diri sendiri, melainkan Nabi mencari kebaikan untuk sekalian umat manusia ini di dunia dan akhirat. Jadi fikir Nabi ni sampai fikir akhirat. Ini sepatutnya pemimpin kita hari ini, bukan sekadar fikir tentang kebajikan rakyat di dunia, tetapi mereka ni kena fikir jauh lagi. Pemimpin dia kena fikir jauh lagi. Dia kena fikir bagaimana kehidupan kebajikan rakyat di akhirat nanti. Sebab apa? Kalau akhirat nanti rakyat dia tak selamat, jangan fikir pemimpin di dunia pun akan selamat. Sebab apa? Rakyat akan bertanggungjawabkan. Semua orang akan saling salah menyalahkan nanti. Di akhirat nanti pun sama. Rakyat akan menyalahkan pemimpin, anak akan menyalahkan ayah, pekerja akan menyalahkan bos. Jadi orang yang ada kuasa memimpin ini, tak kisahlah di peringkat mana sekalipun, sama ada pemimpin keluarga, pemimpin organisasi, pemimpin negeri ataupun negara, dia kena amanah dengan tanggungjawabnya menjaga agama, kebajikan,
bagi orang di bawahnya itu. Sebab kalau dia tak jaga, tuan-tuan, di akhirat nanti dia juga akan dipersoalkan, dan dia juga tidak akan selamat. Jadi tuan-tuan, fikir orang di bawah kita ini bukan sekadar makan minum dia, bukan sekadar kesihatan dia di dunia, tetapi fikir bagaimana dia nak dapat redha Allah Ta'ala di akhirat. Banyak kita fiqh menerangkan bagaimana tanggungjawab seorang pemimpin tu, sehingga agama pun dia kena jaga, agama rakyatnya, agama orang di bawahan kita pun kita kena jaga, supaya apa? Supaya kita juga selamat nanti. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara caranya ialah baginda menjaga kebaikan orang-orang yang beriman itu ialah kesanggupan Nabi untuk menjaga orang yang kehilangan tempat bergantung. Jadi kalau ada orang yang mati, orang yang meninggal di kalangan orang beriman itu yang ada anak yatim, ada balu, Nabi akan tanggung kehidupan dia. Nabi akan keluarkan Baitumal, arahkan Baitumal untuk memberi bantuan sara hidup mereka itu. Demikianlah, dan bahkan sebahagian balu-balu itu Nabi ambil sebagai isteri untuk jaganya itu. Subhanallah, untuk jaga dan untuk mendidiknya. Jadi inilah kebaikan Nabi SAW, kesanggupan untuk mengambil amanah dan juga tanggungjawab yang besar untuk menjaga rakyat-rakyat ataupun orang-orang beriman di bawahnya itu. Dan yang meninggal dalam keadaan berhutang, Nabi akan tanggung hutang. Sebab apa? Hutang ni antara benda yang besar, tuan-tuan. Siapa yang meninggal walaupun orang beriman tetapi meninggal dalam keadaan tidak membayar hutang, akan tersangkut juga nanti. Tersangkut, tak boleh nak masuk syurga nanti. Kena selesaikan urusan hutang tu di akhirat dengan pemihutang itu nanti. Ini juga akan menyebabkan lambatnya masuk syurga. Jadi Nabi cakna, siapa yang meninggal ada hutang, Nabi akan bayarkan, selesaikan semua urusan harta benda itu di dunia, supaya di akhirat nanti lancar urusannya itu. Itu bagaimana hebatnya seorang pemimpin. Siapa yang meninggal, kalau ada tanggungan, Nabi akan tanggung. Anak ke isteri ke, Nabi akan tanggung, Nabi akan jaga. Siapa yang meninggal ada hutang, tak ada duit nak bayar, Nabi akan langsaikan. Nabi akan langsaikan bagi si mati yang tidak meninggalkan harta untuk bayar hutang, Nabi akan selesaikan. Jadi demikianlah antara sikap Nabi SAW sebagai seorang pemimpin kepada orang-orang yang beriman khususnya. Kepada orang beriman khususnya di kalangan rakyat ataupun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti Nabi begitu memikirkan tentang ummati. Di alam akhirat Nabi akan sebut lagi ummati. Di mahsyar nanti Nabi fikir, di Kautsar nanti, telaga Kautsar, Nabi akan tunggu umat dia nanti nak bagi minum. Subhanallah. Dan Nabi juga ada syafa'atul uzma. Nabi ada syafaat yang agung, syafaat yang besar, sehingga Nabi boleh selamatkan mana-mana umat Nabi yang beriman kepada Nabi tetapi fasik, ahli maksiat yang masuk dalam neraka. Dah confirm dah, hukumannya itu memang confirm ahli neraka, tapi Nabi masih lagi boleh keluarkan dengan syafaat Nabi. Subhanallah, begitu hebat seorang pemimpin ini, baginda Nabi ini kepada umat dia, kepada orang di bawah tanggungjawab dia itu, sangat bertanggungjawab. Jadi ini dah satu contoh yang sangat baik untuk kita ambil dan kita jadikan sebagai panduan dan pedoman sebagai umat yang beriman kepada Nabi dan juga kepada Islam itu sendiri, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, demikianlah hadis kita yang pertama ini berkaitan dengan tajuk sebaik-baik sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Jadi apa dia sebenar-benar perkataan? Kitabullah Al-Quran. Dan sebaik-baik jalan pimpinan, sunnah yang patut kita ikut ialah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.